Assalamualaikum, Anda bersama saya Nadia Abdul Latif. Saudara pendengar, industri pelancongan Thailand merupakan salah satu mekanisme penting dalam memacu ekonomi negara. Walaupun berdepan dengan ketidaktentuan ekonomi dunia dan persaingan pelancongan yang semakin sengit di banyak rantau. Sektor pelancongan Thailand tetap perlu menyesuaikan diri serta terus meningkatkan kualiti pelancongan untuk menambah nilai dan memperkukuh imej negara di peringkat dunia. Thapani Kiat Paibun, Gavinar Pelancongan Thailand, mendedahkan bahawa sepanjang tahun 2025, sektor pelancongan Thailand masih memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi walaupun menghadapi tekanan daripada kelembapan ekonomi dunia, ketidaktentuan geopolitik serta meningkatkan persaingan pelancongan terutamanya di rantau Asia. Sementara itu, jumlah pelancong asing seluruhnya terus menunjukkan pemulihan secara berterusan. Pasaran ASEAN, Eropah dan Timur Tengah memainkan peranan penting dalam menggantikan pasaran China yang belum kembali sebelum pandemik COVID-19. Namun, pertumbuhan pendapatan pelancongan adalah lebih rendah berbanding peningkatan jumlah pelancong, mencerminkan corak perbelanjaan yang lebih berhati-hati serta menegaskan keperluan untuk meningkatkan perbelanjaan perjalanan selari dengan pembangunan pengalaman pelancongan berkualiti. Situasi terkini pada suku pertama tahun 2026, Thailand mencatatkan seramai 3.31 juta pelancong asing. Pasaran utama adalah pelancong dari China sebanyak 1.49 juta orang, diikuti dengan Malaysia 906,000 orang, Rusia 726,000 orang, India 626,000 orang dan Korea Selatan 414,000 orang. Pada masa yang sama, pasaran jarak jauh seperti United Kingdom, Jerman, Amerika Syarikat dan Jepun kekal sebagai kumpulan penting yang menjana pendapatan purata per orang per trip tahap tinggi. Walaupun sektor pelancongan masih menghadapi cabaran daripada faktor luaran seperti kelembapan ekonomi dunia dan kos perjalanan yang tidak menentu. Struktur pasaran pelancong yang semakin pelbagaian telah membantu mengukuhkan kekuatan dan kestabilan industri pelancongan Thailand serta mengurangkan risiko kebergantungan kepada satu pasaran sahaja. Tahun 2026, anggaran jumlah pelancong asing telah diselaraskan berdasarkan situasi di Timur Tengah akan pulih dalam tempoh 1 hingga 3 bulan. Dijangka jumlah pelancong asing berada pada 30 hingga 34 juta orang, menurun sebanyak 18%. Daripada sasaran asal disebabkan kelembapan pasaran Timur Tengah, Eropah dan Amerika. Selain dari itu, terdapat juga segi laluan penerbangan serta ketidaktentuan harga minyak di pasaran dunia. Sementara itu, perjalanan pelancongan domestik oleh rakyat Thailand dijangka sekitar 206 juta perjalanan, menurun 3% daripada sasaran asal. Dengan secara keseluruhannya, industri pelancongan Thailand dijangka menjana pendapatan kira-kira 2.58 trilion baht. Gavinar TAT menyatakan bahawa situasi ini mencerminkan keperluan untuk menyesuaikan strategik pemasaran daripada menumpukan kuantiti pelancong kepada penciptaan nilai dan kualiti pelancongan, termasuk memberi penekanan kepada peningkatan nilai setiap perjalanan, pembangunan produk dan pengalaman pelancongan berkualiti tinggi serta memperkukuh imej Thailand sebagai destinasi yang bernilai, selamat dan unik melalui penggunaan teknologi serta platform digital secara berkesan untuk meningkatkan daya saing industri pelancongan Thailand dalam jangka panjang. Dan di tengah-tengah persaingan pelancongan yang semakin sengit, makanan kini menjadi satu kuasa penting
dalam mencipta nilai tambah kepada ekonomi pelancongan Thailand. Terbaru dalam satu forum bertajuk Daya Tarikan Rasa Memacu Ekonomi Kreatif melalui Michelin Guide yang mencerminkan peranan budaya makanan Thailand menarik pelancongan dunia berkualiti serta meningkatkan imej negara di peringkat dunia, telah dianjurkan oleh pihak pelancongan Thailand. Seminar tersebut TAT sebagai rakan strategik kepada Michelin Guide selama lebih 9 tahun telah menjemput wakil daripada restoran yang tersenarai dalam Michelin Guide Thailand 2026 untuk berkongsi pandangan mengenai hala tuju perniagaan makanan serta peranan restoran terhadap ekonomi tempatan. Termasuk chef daripada restoran yang menerima penerapan Michelin Guide serta pereka dan penghias makanan. Menurut laporan, Michelin Guide memainkan peranan penting. Menurut laporan, Michelin Guide memainkan peranan penting dalam pelancongan gastronomi. Sebanyak 74% pelancong menggunakan kewujudan restoran dalam Michelin Guide sebagai faktor dalam memilih destinasi. Dan 76% cenderung untuk memanjangkan tempoh penginapan untuk menikmati pengalaman makanan. Pada masa yang sama, restoran yang menerima bidang Michelin mencatat peningkatan pendapatan sebanyak 32% selepas menerima bintang pertama. Selain turut menyumbangkan kepada peningkatan peluang pekerjaan dan pelaburan dalam sektor restoran. Selain dari itu, kajian yang dijalankan oleh Kinetics Consulting pada tahun 2025 mendapati bahawa pelancong asing yang datang ke Thailand meningkatkan perbelanjaan di restoran yang tersenarai dalam Michelin Guide Thailand secara signifikan. Jumlah perbelanjaan makanan mencecah 822.85 juta baht, meningkat sebanyak 45% berbanding tahun sebelumnya. Sepanjang tempoh 8 tahun, projek ini telah menjana nilai tambah daripada perbelanjaan makanan melebihi 3,182.4 juta baht, selain 14.7 kali ganda daripada bajet sokongan projek. Bagi hala tuju tahun 2026, Tourism of Thailand. Pelancongan Thailand terus memacu industri pelancongan negara di bawah dasar Thailand Tourism Next yang memberi penekanan kepada pertumbuhan mampan berdasarkan konsep value over volume. Pendekatan ini menggunakan budaya makanan Thailand sebagai mekanisme utama untuk menarik pelancong berkualiti sambil meningkatkan standar serta imej industri makanan Thailand agar lebih diiktiraf di peringkat dunia. Dan satu lagi, Thailand dan Korea Selatan telah lama mempunyai hubungan kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk pembangunan tenaga kerja mahir. Terbaru telah ditandatangani mengenai pengiktirafan bersama kelayakan profesional dalam bidang kimpalan bagi membuka lebih banyak peluang kepada tenaga kerja mahir Thailand untuk memasuki pasaran buruh antarabangsa serta meningkatkan standard kemahiran tenaga kerja ke tahap antarabangsa. Majlis menandatangani perjanjian tersebut diadakan antara Human Resource Development Service of Korea dan institusi kelayakan profesional dengan kehadiran Duang Dao Khao Charoen. Timbalan Setiausaha Kementerian Perindustrian turut hadir sebagai saksi. Mr. Kim Kyu-sok, pemangku Presiden HRD Korea, Inche Pisit Rangseri Utikun, pengurusi lembaga institusi kelayakan profesional Julada Michun, pengarah institusi kelayakan profesional serta para eksekutif dan agensi berkaitan. Kerjasama ini merupakan satu langkah penting dalam menggunakan kelayakan profesional sebagai alat untuk mengesahkan kemahiran dan standar tenaga kerja Thailand untuk meningkatkan peluang pekerjaan di luar negara.
khususnya di Korea yang mempunyai permintaan berterusan terhadap tenaga kerja yang berkemahiran khusus. Kedua-dua pihak telah bekerja sama dalam pembangunan sumber manusia selama lebih 10 tahun sehingga mencapai kefahaman bersama terhadap sistem kelayakan masing-masing. Akhirnya membawa kepada pengiktirafan bersama. Di bawah kerjasama tersebut bertumpu kepada pengambilan tenaga kerja Thailand dalam bidang kimpalan arka logam manual untuk pasaran buruh di Korea. Usaha ini melibatkan kerjasama bersepadu di peringkat dasar dan pelaksanaan, merangkumi agensi penting seperti Kementerian Pekerjaan dan Buruh Korea, Korea Research Institute for Vocational Education and Training, University Rajmongkon, serta pakar dan persatuan kimpalan dari kedua-dua negara. Pengiktirafan bersama antara HR di Korea dan institusi kelayakan profesional akan boleh meningkatkan standar tenaga kerja Thailand agar selaras dengan keperluan pasaran buruh antarabangsa. Dan yang terakhir, Thailand terus memperkukuh usaha pemeliharaan sumber semula jadi seiring dengan pembangunan ekonomi dan komuniti tempatan melalui pemerkasaan kawasan penting di piawaian antarabangsa. Stone Geopark Dunia UNESCO, geopark dunia pertama di negara, telah dipacu secara berterusan untuk meningkatkan potensi dalam aspek pembelajaran, pelancongan dan pembangunan mampan, mencerminkan peranan Thailand dalam pengurusan sumber semula jadi di peringkat antarabangsa. Pejabat Penyelidikan Kebangsaan Thailand bersama Wilayah Stone, Jabatan Sumber Mineral dan Pejabat Stone Geopark telah menandatangani memorandum persefahaman untuk membangunkan Stone Geopark Dunia oleh UNESCO dan Wilayah Stone ke arah kelestarian. Majlis tersebut diadakan di Dewan Wilayah Stone dengan penyertaan para pemimpin agensi berkaitan. Dr. Wiparat Diong, pengarah NRCT, menyatakan bahawa pihak NRCT telah menyokong penyelidikan dan inovasi untuk pembangunan Stone Geopark sejak tahun 2022 dan pemeteraian ini merupakan langkah penting dalam mengintegrasikan kerjasama bagi meningkatkan geopark ini selaras dengan piawaian antarabangsa serta memperkukuh potensi kawasan dan komuniti dalam jangka panjang. Sementara itu, Encik Kenit Kong Chuai Gawindar Wilayah Stone menegaskan bahawa wilayah tersebut memberi keutamaan kepada pembangunan geopark sebagai mekanisme penting dalam memacu pembangunan kawasan secara seimbang. Dengan menghubungkan pemeliharaan sumber semula jadi kepada pembangunan ekonomi dan kualiti hidup rakyat, pihak Encik Yong Yutnak Wirod, Ketua Pengarah Jabatan Sumber Mineral, kerjasama ini bertujuan untuk membangunkan Stone Geopark Dunia oleh UNESCO bersama secara mampan mengikut piawaian UNESCO Global Geopark di samping menggalakkan pemeliharaan warisan geologi, pembelajaran, kerjasama dan pelancongan berkualiti dalam tempoh selama 5 tahun. Dr. Narong Rit Thungpre, pengarah Stone Geopark, pula menyatakan bahawa wilayah Stone telah membangunkan geopark ini secara berterusan melalui penerokaan sumber geologi, penglibatan komuniti dan pembangunan pusat pembelajaran sehingga diiktiraf sebagai geopark dunia pada tahun 2018. Penilaian terkini oleh UNESCO turut membawa kepada peningkatan dalam aspek pengurusan dan pembangunan seperti yang dilaksanakan. Kerjasama ini merupakan satu langkah penting dalam menyepadukan penyelidikan dasar dan pembangunan kawasan untuk menjadikan Stone Geopark Dunia oleh UNESCO dan destinasi pelancongan berkualiti bertaraf antarabangsa, serta lanskap batu kapur, gua dan laut yang indah. Sekian berita. Assalamualaikum.